Semenjak 7 Oktober yang lalu, seperti juga di bandar-bandar lain di seluruh dunia, di Ireland ini, setiap hari Sabtu akan ada perhimpunan solidariti bersama dengan perjuangan di Palestin. Namun pada hari ini, Ireland agak sepi, tiada perhimpunan, walaupun ada yang telah dijadualkan tetapi diputuskan untuk tidak dilangsungkan sebagai kerjasama dengan pihak berwajib untuk mententeramkan kembali keadaan selepas kacau bilau yang berlaku baru-baru ini pada hari Khamis. Ada pelbagai faktor yang berada di belakang kejadian tersebut dan saya tidak bermaksud untuk mengulasnya, nak ambil masa lebih sikit untuk lebih faham dan tengok benda-benda yang terbabit. Namun, satu pelajaran yang saya nak kongsikan dalam video pada kali ini adalah tentang pergerakan maklumat yang membawa kepada kacau bilau tersebut. Pada hari Khamis itu, saya mengetahui tentang kejadian beberapa orang kanak-kanak sekolah yang ditikam oleh seorang lelaki warga asing agak awal. Mungkin tak sampai sejam selepas kejadian itu berlaku kerana kebetulan saya nampak dekat berita. Tetapi awal-awal lagi pada masa tersebut, saya agak susah hati melihat ulasan-ulasan yang dibuat di Twitter, di Facebook, TikTok dan sikit-sikit dekat Instagram berkenaan dengan kejadian tersebut. Kerana maklumat amat-amat terbatas. Namun macam-macam andaian yang telah berlangsung dan mengundang komen-komen daripada luar Republic of Ireland, khususnya daripada negara seberang, yang turut sama mengapi-apikan sentimen anti pendatang, anti Muslim dan macam-macam lagi. Walaupun itu yang kelihatan, namun isunya kita maklum kompleks. 3 tahun saya ada kat sini bagi saya masih terlalu awal. Banyak lagi yang saya perlu lebih memahami dan saya tidak mahu kongsi secara peramatang benda-benda yang saya tidak tahu dengan sebaiknya. Namun cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita umat Islam betapa pentingnya untuk kita memeriksa berita-berita, maklumat yang sampai kepada kita sebelum daripada istilah media literasi yang ada pada hari ini. Kita sudah diperintahkan oleh Allah untuk buat benda tu sebagai sebahagian daripada iman kita kepada Dia. Bila Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, perkhabaran, hendaklah kamu memeriksanya terlebih dahulu, supaya jangan nanti kamu menghukum satu-satu kaum dalam keadaan kamu itu jahil terhadap apa yang sebenarnya, yang nantinya akan menjadikan kamu itu tergolong di kalangan orang-orang yang menyesal. Dan Allah SWT gunakan perkataan dalam ayat itu, an-naba binaba'in. Naba bukan khabar biasa. Khabar ataupun berita merangkumi apa jua, sensasi tak sensasi, penting tak penting. Kalau ada orang bagi tahu pada kita, jiran kat ujung sana tong sampah dia terpelanting, kena tiup
angin. Yang tu khabar. Tapi dia bukan naba. Naba adalah khabar, berita yang membabitkan benda-benda yang signifikan penting. Maruah orang, keselamatan orang, harta orang. Dan apa jugalah yang jika kita tidak berhati-hati, maklumat itu boleh mencetuskan kemudaratan kepada kepada orang-orang tertentu. Dan benda-benda macam tu kita kena berhati-hati. Dan berhati-hati itu bukan sahaja berhati-hati sumber itu datang daripada mana, bagaimana ia dilaporkan, apa istilah yang dipakai. Malah kita juga ada tanggungjawab tambahan untuk memeriksa secara introspektif, memeriksa diri kita sendiri. Apa yang kita faham tentang apa yang kita tonton dan kita baca, adakah apa yang kita faham itu seperti yang sepatutnya ataupun macam mana. Dan perkara-perkara ini bertambah-tambah lagi kewajipan dan keperluannya di zaman media sosial ini. Yang saya sebutkan tadi, Allah angkat perintah ini bukan hanya semata-mata soal media literasi yang ditekankan pada masa ini, tapi dia adalah sebahagian daripada iman kita kepada dia. Sekiranya dalam diri kita ada sesuatu yang bergerak semasa Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman,